Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran kita berhubung dengan asas tajwid Al-Quran siri yang ke-42. Hari ini kita membincangkan tajuk iaitu berkenaan dengan hukum ikhfa yang terdapat di dalam kalimah surah yang terdapat di dalam Al-Quran. InsyaAllah kita sudah pergi jauh dalam membicarakan hukum huruf-huruf yang terdapat di dalam Al-Quran, iaitu berkenaan dengan hukum-hukum yang terdapat dalam kalimah dan juga ayat. Saya kira sahabat-sahabat dan teman-teman semua telah menumpukan perhatian dengan pembelajaran kita yang sebelum ini, siri-siri sebelum ini. Yang mana belum lagi mengikuti siri-siri sebelum ini, sila ikuti untuk mengingati apakah yang kita perlu ingati untuk membaca lebih baik di dalam Al-Quran, insyaAllah. Jangan lupa subscribe, kemudian like dan share dengan teman-teman yang lain. Semoga mereka juga dapat mempelajari apa yang kita pelajari, dan mereka juga mendapat rahmah serta keberkatan Allah SWT di dalam mencari ilmu ataupun memperbaiki bacaan kita, iaitu bacaan Al-Quran, insyaAllah. Kita mulakan. Baik, pertama kita tajuknya ialah ikhfa. Ikhfa iaitu mana ikhfa, iaitu ejanya hamzah, kha, fa, alif, hamzah. Ikhfa maknanya iaitu dari segi bahasa ialah tersembunyi. Pada istilah Al-Quran, ikhfa ini maknanya menyembunyikan huruf yang mati. Huruf yang mati, ingat tu huruf yang mati dengan satu sifat antara izhar dengan idgham. Ingat antara sifat dia apabila kita mengikhfakan sesuatu huruf itu, antara izhar, antara jelas dengan idgham, iaitu di mana dia hendak memasukkan ke seakan-akan memasukkan dalam huruf yang berikutnya tanpa tasydid, iaitu tidak ada tasydid di situ, tetapi berupa seperti ada tasydid tetapi kekal gunnahnya, tapi dengungnya kekal pada huruf yang pertama. Ingat, dengung pada huruf yang pertama. Yang kita kena ingat ni, istilah dalam Al-Quran iaitu pertama, dia mestilah sifatnya antara izhar dengan idgham, tanpa tasydid, tetapi kekal dengungnya ataupun gunnahnya pada huruf yang pertama. Baik, kita kenal huruf-huruf ikhfa. Kita cuba kenali huruf-huruf ikhfa, iaitu perhatikan, iaitu saya duduk di sebelah sini supaya sahabat-sahabat dan teman-teman semua dapat melihat papan ini dengan nyata. Baik, ikhfa mempunyai 15 huruf. Huruf-hurufnya adalah seperti ta, tha, jim, dal, dhal, zai, sin, shin, صاد ضاد طا ظا fa, qaf, kaf. Jadi itulah 15 huruf yang dipanggilkan huruf ikhfa. Baik, yang ketiga, perkara yang ketiga, nun sakinah atau tanwin. Apabila bertemu mana-mana huruf ikhfa yang di atas ni, huruf ikhfa nanti, iaitu nun sakinah, tanwin, berjumpa salah satu daripada huruf-huruf yang 15 ini, maka apa yang wajib kita buat? Maka wajiblah diikhfakannya, iaitu huruf itu diikhfakan. Nun dan tanwin ini diikhfakannya. Ikhfa ini dipanggil ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Baik, yang keempat, perkara yang keempat, contoh ikhfa hakiki macam mana? Iaitu, baik, sebelum kita pergi contoh, kita pergi pada ejaan. Hamzah, kha, fa, alif, hamzah, ha, qaf, ya, qaf, ya. Kha, ha, qiki.
ifak hakiki. Belajar sambil itu kita belajar juga menyebut makhraj huruf-huruf tersebut ya. Adalah seperti berikut. Baik, perhatikan yang pertama. Yang pertama ni kita perhatikan huruf nun di sini. Ini makna nun sakinah. Bertemu dengan huruf apa di sini? Selepas nun bertemu dengan huruf ta. Ini dia huruf ta. Jadi di sinilah kita nak ifakkan. Macam mana ifakkan tadi? Dia kata antara izhar dengan idgham. Baik. Kalau kita izhar apa bunyinya? An. Ya, anzah nun an bunyinya. Kalau kita idgham at bunyinya, tetapi dia bukan an dan bukan at. Jadi bunyinya wala antum. Macam mana nak kita nak tahu makhraj nun ini iaitu pergi ke langit-langit. Tetapi apabila kita mengifakkan dia antara. Jadi tak jejak pada langit-langit dan tidak juga menurun ke bawah. Jadi bunyi dia lebih bunyi nak pergi kepada huruf makhraj ta. 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 Jadi itulah bunyi ifak. Kena faham iaitu antara sifat izhar dan sifat idgham. Tapi dia tidak sifat kedua-dua sifat itu, tapi dia di antara. Baik, kita pergi pada contoh yang kedua. Contoh yang kedua sini kita perhatikan sini. Ilan fa al na. Jadi apa yang nak ifakkan? Tanwin ini. Nampak baris dua itulah dia panggil tanwin bertemu dengan huruf fa di sini. Cuba perhatikan ada tak huruf fa? Di sini huruf fa. Maknanya kita wajib mengifakkannya. Macam mana nak ifakkan dia? Ini dalam buat duha dia. Ilau fa'alna. Nampak? Ilau fa. Ilau fa. Iaitu dia bukan terus pada if gitu. Tidak. Lan pun tidak. Jadi dia berada di tengah-tengah antara izhar dan idgham. Jadi ilau fa'alna. Itu cara membacanya. Baik. Kita pergi contoh yang ketiga. Waman jahara. Waman jahara, perhatikan huruf apa? Huruf tanwin itu sakinah, nun sakinah, nun sakinah sini. Nun. Bertemu dengan huruf jim. Ada tak huruf jim di sini? Ada. Maknanya kita apabila bertemu nun ini dengan sakinah, nun sakinah ini dengan jim, maka wajib kita ifakkan semasa membacanya. Waman ja. Jangan baca waman ja ataupun maj. Terus kita idghamkan. Man kita izhar. Man bunyi izhar. Kalau dengung man, bukan juga dia tak ada dengung, dia kekal pada dengung juga. Ada juga dengung, tetapi dia tidak bunyi izhar dan idgham, iaitu waman ja. Itu bunyinya, faham ya? Baik, kita pergi contoh yang keempat. Yang keempat ini perhatikan. Munzirun. Tadi waman jahar. Ini munziru. Zirun. Perhatikan apa huruf? Iaitu nun sakinah juga bertemu dengan huruf zal. Ada tak huruf zal sini? Ada sini huruf zal. Jadi perlulah kita mengifakkannya. Munzir. Munzir. Ingat, makhraj zal ini ialah belakang hujung lidah. Gigi gunting kita belakang hujung lidah. Zal, zi, munzi, munzi. Jangan baca munzi. Kalau bunyi munzi ataupun dengung pun munzi, salah. Dia mesti antaranya. Itu munzirun. Jadi baru betul. Begitu juga contoh yang kelima, kita perhatikan. Jami'an thumma. Baik, an di sini ialah apa? Tanwin. Tanwin bertemu dengan huruf apa? Huruf sa. Mana huruf sa? Cuba perhatikan. Ini huruf sa. Mana tanwin bertemu dengan huruf sa. Begitu juga wajiblah kita mengifakkannya. Kerana sa itu adalah huruf ifak. Dan ini adalah tanwin. Baik. Bagaimana kita nak mengifakkannya? Iaitu kita baca jami'an thum. Thum sa pun sama juga dengan zal tadi, iaitu
belakang hujung lidah. Hujung lidah yang hujung ni, belakang sikit je, bertentangan dengan gigi kacip kita. Ya, thumb, berarti thumma. Baik, ini ada tasydid mim, kita kena dengungkan. Thumma. Jadi cara membacanya jami'an thumma. Baik. Bila kita dengung di sini, walaupun dia ifa, dia kekal dengan dengungnya dengan huruf yang pertama ain tu huruf dia. Jadi kita kena baca dua harakah. Itu dua harakah. Jami'an, saya panjangkan lebih daripada dua harakah supaya saya nampakkan dia punya ifa-nya tu Jami'an thumma. Tasydid mim kena dengung baik. Contoh yang keenam iaitu man zakkaha, iaitu nampak nun di sini. Nun adalah nun sakinah bertemu dengan huruf zai. Mana huruf zai? Ini dia huruf zai, bukan zal, zai. Yang lebih kuat lagi desiran dia, safir dia punya seperti unggas tu lebih kuat bunyinya daripada zal. Baik, zakkaha, man zakkaha. Saya tak bunyi man dan saya tidak bunyi maz. Iaitu kalau maz idgham, kalau man izhar. Jadi antara-taranya, antara dua itu, antara dua sifat itu, iaitu man zakkaha. Jadi itulah cara, contoh-contoh yang dapat saya berikan supaya sama-sama dapat membaca, mengubah bacaan kita jika tidak betul kepada yang betul. Banyak orang membuat silap dalam ifa, kerana itu saya tekankan sini. Banyak orang nak meletakkan tengah-tengah antara izhar dengan idgham itu, mereka agak susah ataupun mereka kadang tidak perasan. Dia sudah menjadi dengung saja, iaitu an gitu. Ansum kata-kata kan, ansumma salah. Tengah-tengah thum, baru betul. Itu caranya kita mengefakkan sesuatu huruf. Baik, kita pergi kepada perkara yang kelima pula. Perhatikan perkara yang kelima, iaitu perlu juga, apa katanya, perlu juga diketahui, kita perlu ketahui bahawa terdapat beberapa perbezaan antara ikhfa dengan idgham. Kita tadi membaca ikhfa antara izhar dengan idgham, tetapi terdapat perbezaan antara hukum ikhfa dengan hukum idgham. Ianya adalah seperti berikut. Baik, yang pertama kita perhatikan. Ikhfa tiada bertasydid, tetapi idgham bertasydid ketika membacanya. Idgham bila kita membacanya seperti ada tasydid, tapi ikhfa tiada tasydid. Macam kita perhatikan yang tadi, huruf nun tu tak ada tasydid dengan huruf yang berikutnya. Ataupun tanwin itu tidak ada bertasydid dengan huruf yang berikutnya. Huruf berikutnya tak ada tasydid. Yang kedua, ikhfa digunnahkan, didengungkan pada huruf yang pertama. Seperti yang saya cakap tadi, tanwin tu dia berdengung. Kemudian idgham pada huruf yang kedua. Baik, idgham pula dia pada huruf yang kedua yang kita belajar sebelum ni, idgham. Dia huruf yang kedua baru ada dengung. Baik. Yang ketiga, perbezaannya ikhfa berlaku dalam satu dan dua kalimah. Ikhfa ni boleh dapat dalam satu atau dua kalimah. Tadi ada, saya lupa nak sebut yang mana satu kalimah, dua kalimah. Apabila kita membaca Al-Quran nanti, kita akan perhatikan bahawa dia satu kalimah maknanya dalam satu perkataan ada juga ikhfa boleh berlaku. Dalam dua perkataan yang bersambung pun boleh berlaku ikhfa. Manakala idgham berlaku pada dalam dua kalimah saja. Dia kalau tak ada dua kalimah dia tak jadi. Tak jadi idgham. Baik. Itulah perbezaan, tiga perbezaan yang perlu kita ketahui, iaitu untuk pengetahuan kita. Baik. Yang keenam, yang terakhir ialah ikhfa nun sakinah juga berlaku pada huruf pembukaan surah. Iaitu pertama kita pergi pada surah Maryam. Pembukaannya dia bunyi kaf ha ya ain sad.
Sad. Baik. Kaf ini panjangnya 6 harakat, Ain 6 harakat, Sad pun 6 harakat, Ha Ya 2-2. Kaf Ha Ya, kalau ikut bacaannya Kaf panjang 6 harakat, Ha 2, Ya 2, pasal apa? Ha alif 2 lah, 2 harakat, Ya Ha Ya, Ha Kaf Ha Ya Ain. Baik, Sad. Baik. Kenapa dia kata pembukaan surah? Perhatikan, apabila kita eja, sebab itu saya mengajar pertama mengeja tu huruf, kenal huruf, eja huruf itu tersebut. Jadi inilah ejaan huruf-huruf yang ka, ha, ya, ain, sad itu. Bila kita eja baru kita nampak macam mana kita nak sebut huruf ini. Kaf, ha, ya, ain, nampak? Ain, dia tak ain, iaitu bukan izhar, tapi dia ialah antara izhar dengan idgham. Nak pergi kepada huruf sad, nun di sini. Nun ni bagian nun sakinah dalam ain tadi, ejaan ain. Ada nun sakinah bertemu dengan huruf sad. Kita dah perhatikan tadi huruf sad adalah huruf ifa. Kemudian yang kedua iaitu dalam surah Asy-Syura, iaitu kita perhatikan ada ha mim, ha mim 6, ain sad sin, ain sin qaf. Baik. Ha mim ain sin qaf. Baik. Macam mana kita nak baca? Kita eja dia dulu. Ha macam mana eja? Ha alif 2 harakat. Mim kita kena baca panjang sebab ada tanda tu. Mim 6 harakat. Kemudian ain, nak berarti ain pun kena baca panjang. Kemudian sin juga dibaca panjang, kaf juga dibaca panjang. Iaitu 6 harakat, 6 harakat, 6 harakat, 6 harakat. Yang pendek dia apa? Ha saja. Ini 2, mim 6. Baik. Apa yang kita nak cerita ni ialah berkenaan ifa'. Di mana ifa'nya? Iaitu perhatikan huruf nun. Ini 2 nun ada sini. Nun bertemu dengan sim. Ada tak tadi kita huruf sin adalah huruf ifa' juga, iaitu kita kena ifa'kan di sini. Ain sin, kita punya ain. Betul? Kalau nun lidah kita ke langit tapi tak jejak ke langit. Sin nun lagi bertemu dengan kaf, kaf juga adalah juga huruf ifa', maka kita kena wajib ifa'kan dia. Jadi itu surah yang kedua, surah Asy-Syura, iaitu maknanya kita kena baca menggunakan ifa' juga. Baik, kita perhati contoh yang ketiga dalam pembukaan surah Qasin tilka. Baik, bila kita baca kita eja Qa alif, sin ya nun, sini 2 harakat, sini 6, tilka terbiasa, itu 1, 1. Tetapi perhatikan di sini sin, iaitu dia sin ya nun. Nun bertemu dengan huruf ta, iaitu apabila kita wasalkan Qasin dengan tilka. Qasin tilka. Tapi kalau kita tidak menyambung, tidak wasal, mana kita baca Qasin, mati dengan naik ke langit, di ujung lidah kita naik ke langit, iaitu mati dengan makhraj nun. Sin, itu makhraj nun. Qasin, kita wakaf kat sini. Tapi bila kita menyambung wasal, sambung sin dengan tilka ni aja, maknanya nun ini hendaklah kita ifa'kan dengan huruf ta. Sin tilka, macam tu. Jadi itulah saja yang dapat saya terangkan, ataupun saya nak ulang lagi, saya kata tak perlu saya ulangkan. Iaitu ingat saja tentang bagaimana ifa' itu dibunyikan dan macam mana kedudukan ifa' itu. Iaitu pertama kita tahu nun sakinah, kedua tanwin. Apabila berjumpa dengan huruf ifa', maka wajib kita ifa'kan semasa membaca Al-Quran.
Dengan itu saya pesan apa yang kita belajar tentang 3 hukum, 4 hukum dah, iaitu pertama izhar, kedua idgham, ketiga iqlab, dan keempat ikhfa. Peganglah betul-betul, kuasailah ilmu tentang 4 hukum ini, kerana dia terlalu banyak di dalam Al-Quran ni. Kalau kita tidak menguasainya, maka kita akan membuat kesilapan di dalam membaca Al-Quran apabila sampai masanya kita membaca Al-Quran. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.